Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai. Selamat datang ke channel saya di Ibnu Rijal. Jadi alhamdulillah hari ini kali ini saya nak ajak tuan-tuan kita fikir, kita renungkan satu benda yang dalam pemikiran saya, yang dalam benak saya, yang saya nak kongsikan tuan-tuan. Sebenarnya ini adalah tujuan. Sebenarnya lah kalau saya nak kata secara orang kata peribadinya, ini antara point saya buat channel sendiri ni pasal saya nak berkongsi apa-apa yang terlintas dalam hati, benda-benda yang dalam kepala, yang just nak sembang kosong, just nak sembang agar kita membuka minda, agar kita membentuk satu perbincangan, satu pemikiran yang kritikal, yang melahirkan masyarakat yang sentiasa mengerjakan mindanya itu untuk bekerja, yang akhirnya kita akan berfikiran ligat dan laju, yang akan mudah-mudahan akan ada percambahan pemikiran yang akan mengubah sesuatu pada masa depan. Itu tujuan saya buat konten video ini, channel ini. Sebab itulah konten saya ni pelbagai, sat-sat lagu lah, sat-sat apa benda lah, ikutlah apa yang dan. Jadi sekadar orang kata ini pun satu medan untuk saya merehatkan minda, untuk saya meluahkan apa yang terbuku, menjadi orang kata ruang untuk saya rehatkan minda. Itu antara tujuannya saya adakan channel ni. Tapi saya dengar macam punya cerita, saya nak tengok Ustaz, ada ramai kot Ustaz. Sambung. Baik. Oh, jatuh. Jadi isu yang saya nak bawa kali ni adalah sejauh mana sistem pendidikan kita hari ini berjaya. Bukan kita nak sembang pasal nak meruntuhkan sistem ke, nak merombak sistem ke dan sebagainya. Tetapi apa yang melintas di fikiran saya bila kita menyebut tentang sistem pendidikan, hari ini telah berlaku pelbagai eksperimen, pelbagai dasar yang ditukar. Saat jadi PT3, saat jadi penerian itu, saat jadi SPM begitu, saat jadi metrik begini, saat sistem itu, saat pelajar sekolah teknik bertukar jadi college vocational, pelajar boleh buat diploma awal yang akhirnya dia menjadi pertikaian balik macam mana budak-budak ini. Macam-macam sistem yang berlaku, macam-macam perubahan sistem yang berlaku. Tapi yang saya nak sentuh kali ini dalam video kali ini adalah nak ajak tuan-tuan fikir. Baru ni saya masuk satu kelas dekat sekolah, sembang dengan budak-budak lah kan pasal kenapa hari ini kita masih ditakut itu. Kenapa hari ini pemikiran kita adalah untuk sekadar berorientasikan peperiksaan. Tapi kalau tak buat peperiksaan pun tak boleh. Macam mana kita nak ukur kebolehan budak-budak itu? Jadi datanglah pelbagai pengubah dasar, para pemikir yang mengatakan, ada mengatakan periksa tak perlu, ada mengatakan periksa penting dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita dapat melihat hari ini pelajar yang keluar dengan berjaya itu, dengan flying colours orang kata, dengan pointer yang 4 flat, dengan pointer yang 3.5 above, dia bukan diuji dengan sejauh mana dia faham pelajaran itu, tetapi ujian yang dikenakan kepada dia adalah sejauh mana dia hafal. So the more grade you get, the more pointer you get, lebih tinggi pointer yang awak dapat bukan menentukan lebih pandainya awak, tapi lebih kuatnya hafalan awak. Itu yang menjadi perbincangan hari itu. Sejauh mana sistem ini dia membantu melahirkan masyarakat yang keluar untuk berfikir. Saya tak mau pergi tinggi sangat, saya nak tarik ke sekolah saja. Bagaimana hari ni, kalau tuan-tuan ingat lah, kalau tuan-tuan bayar-bayar saya, kalau tuan-tuan ingat, kita belajar tentang present tense, past tense, future tense ni daripada sekolah rendah belajar dah. Form 1 diulang balik. Dan benda yang sama kita akan keep on ulang, yang akhirnya kita tak boleh cakap pun bahasa Inggeris. Tapi bila kita renung balik kehidupan kita ni, 11 tahun kita belajar dekat sekolah bahasa Inggeris, tak boleh cakap bahasa Inggeris. Tapi once kita masuk ke sektor pekerjaan, tanpa apa-apa knowledge kadang-kadang pun, dengan bergaul dengan orang, berjumpa dengan pengalaman tu, akhirnya kita boleh bercakap macam tu. Kan? Maksudnya pengalaman adalah medium pembelajaran yang paling berkesan. Saya ada ramai kawan-kawan yang memang kita ingat zaman sekolah dulu, BI ni memang dia benak terus lah. Sampai bukan kata I is lah, teruk. Tapi bila jumpa balik sekarang, wow, dia punya English lagi lancak daripada kita. Sebab dia bergaul dengan sektor corporate, dia bergaul dengan sektor industri yang memerlukan dia bercakap English dengan orang. Yang akhirnya BI dia lagi fluent daripada kita budak-budak you yang keluar ni. Pengalaman itu sangat berharga. Jadi memang kehidupan ini dia berubah. Dia memerlukan pemikiran kita berubah dan mendepani kehidupan. Saya pernah sebut pada pelajar saya yang saya contoh tadi, yang saya masuk kelas tu, saya kata, kelas saya boleh lukis kat sini, kertas. Saya kata kan, dulu
bagaimana kehidupan itu berubah. Dulu jalan raya macam ni. So orang sekadar tak perlu fikir apa, sebab flow trafik just macam ni ataupun macam ni. Lama kelamaan bila zaman itu berkembang, instead of one way punya jalan telah membentuk T-junction. Begini pula perkembangan zaman. Maka orang kena reka sistem, siapa nak masuk dulu, siapa nak keluar kemudian. Lama kelamaan bila zaman makin berkembang, daripada ini dia membentuk simpang 4. So makin tinggi cabaran, makin berkembang zaman, makin tinggi cabaran. So orang kena reka lagi sistem how nak kontrol kereta yang mana masuk dulu, mana keluar dulu. Orang kena create law, kena create undang-undang, kena create teori untuk memastikan tak berlaku pelanggaran dekat simpang 4 yang begini. Akhirnya bila berlaku kesesakan dan sebagainya, nak menentukan mana dulu mana kemudian, maka datanglah idea untuk orang mencipta traffic light. Maka datanglah inventor yang buat traffic light. Kalau saya boleh buat warna lain. Maka ada traffic light di setiap tempat. Bayangkan orang dengan idea traffic light ini, kalau dia Islam, berapa banyak pahala dia dapat. Kemudian bila sistem traffic light ada masalah dengan kadang-kadang ada breakdown, kadang-kadang berlakunya kereta tak ada dekat simpang belah sana, tetapi hijau, kereta di sini jam tetapi merah punya lama. Akhirnya orang reka dengan macam-macam cara. Akhirnya terbit satu idea yang lain, instead of traffic light, mereka buat roundabout. Beginilah keadaan dunia berkembang dan memerlukan pemikiran yang baru untuk berkembang. Saya kata kat budak-budak saya, budak sekolah agama, saya kata kalaulah orang Islam yang fikirkan benda ini, orang yang fikirkan benda ini, traffic light, roundabout, every single time, setiap satu kenderaan yang lalu, itu pahala jalan untuk dia. Man dalla ala khair falahu ajrun mislu fa'ili. Dia menunjukkan ke arah kebaikan, dia memudahkan jalan orang. Bayangkan kalau orang yang inventkan sistem roundabout, sistem traffic light ini adalah orang Islam, even hari ini dia telah mati, setiap satu kereta yang lalu di situ, setiap urusan yang telah mudah dilancarkan disebabkan roundabout ini. Mungkin ada orang nak pergi masjid, mungkin ada orang nak pergi kerja, mungkin ada orang yang mengandung yang nak pergi hospital. Dengan ideanya itu yang dia invent 1000 tahun dulu, maka menyebabkan dia dapat keuntungan yang ini. Pemikiran yang macam ni yang kita tak ada sekarang. Kita berhutang dengan inventor dulu yang menghasilkan macam-macam idea dan pemikiran yang menyebabkan hari ini betapa mudahnya jalan kita. Okay, tapi sekarang kita tidak melahirkan masyarakat ataupun pelajar yang keluar macam tu. Dia keluar sebagai dekat sekolah sendiri. Bila cikgu tanya, hang keluar esok nak kerja apa? Keluar nak kerja apa? Hang esok keluar nak kerja apa? Maknanya pemikiran dalam sekolah, aku keluar untuk kerja dengan orang. Aku keluar untuk kerja. I left school for work for money. Saya bukan keluar untuk serve, saya bukan keluar untuk present, saya bukan keluar sebagai khalifah yang diutuskan keluar daripada sekolah untuk menjadi rahmat. Tetapi saya keluar untuk menjadi pekerja pada orang lain pula. Saya keluar daripada sangkar ini masuk ke sangkar sana. Bukan nak kata kerja tak boleh, tetapi kita menjalani kehidupan kita pagi pasca buat kerja seharian, balik pasca bolak dalam tidur esok pula. Tak berkembang ketamadunan insan itu. Macam saya sebut, saya bincang dengan para pelajar kan, macam kita katakan sistem co-curriculum. Kita duduk kawat 11 tahun dah. Akhirnya bila kita dah keluar daripada arena itu, kita fikir apa yang kawat 11 tahun tu bagi kat aku. Yalah, baguslah, bukan orang uniform marah saya pula. Bagus benda tu. Tapi 11 tahun setiap hari Rabu kita kawat hari-hari. Apa yang benda tu beri kepada kita, melainkan muka kita bertambah hitam. Okay, dulu tak gelap je ni. Kan? Bukan kita tak bagus. Mungkin dia membentuk disiplin, tapi kiri pusing, kanan pusing kot tu lah. Bukan kita tak bagus. Tetapi kalau bila kita hadkan, berapa banyak benda yang kita belajar zaman sekolah, bila kita keluar nanti, dia tak bawa apa pun kepada kita. Saya jumpa dengan seorang sahabat Cina di Melaka, member. Dia bodoh. Bodoh tak sebut. Dia tak pandai. Cina, kawan. Dia tingkatan 3 apa ada suruh berhenti sekolah. Ada suruh berhenti sekolah sebab dia tak pandai.
Apa yang dia buat? Dia bukan orang senang, dia orang susah. Pak dia orang susah, Cina susah. Dia kerja dekat kedai tayar. Dan sekarang alhamdulillah sekarang ni dia begitu kaya jadi toki syarikat tayar. Sebab pengalaman dia belajar pada sekolah rendah, sekolah menengah tingkatan 4 tu sampai dia besar tentang ilmu tentang tayar. Bila dia keluar tu, kalaulah tayar itu boleh di PhD kan, dia dah ada PhD bidang tayar. Orang tak boleh tipu dia. Mana supplier, mana kerosakan, mana jenis getah, mana jenis sistem. Dia tahu, dan bila dia ada syarikat tayar, kedai tayar, syarikat tayar, maka dia begitu alim dalam bidang dia, maka dia dapat jadi usahawan punya. Tu saya kata dekat pelajar, saya kata tak boleh ke sistem kurikulum sekolah ni kita boleh bagi satu orang pelajar. Yelah, mungkin idea sini melampau lah, tapi orang kata saja sonok-sonok nak bagi budak-budak fikir, nak bagi tuan-tuan berfikir sama. Kalaulah setiap seorang pelajar dia masuk saja form 1, instead of kita bagi kat dia phone yang akhirnya akan rosak dalam sebulan 2, kalaulah setiap seorang pelajar yang daftar masuk form 1 kita bagi dia sekok menatang yang mendatangkan manfaat lah. Di sudut orang Islam kita bagi kambing ke sekok. Ini tak logik lah, tapi kalau boleh buat apa salahnya bagi. Tu saya kira jantan tina bagi lah. Seorang sekok dapat. Bagi. Tapi you need to bela benda tu menatang tu sampai you keluar sekolah. Contoh hari ni contoh tu lah. Mungkin tuan-tuan boleh apply idea lain, tapi saya nak beritahu secara teorinya begitu. Apa binatang ni dapat bagi kat kita? Saya nak bagi contoh. Apa binatang ni boleh bagi kat kita? Katalah seorang pelajar tu dia dapat kambing Cina. Kemahiran dia sendiri. Macam mana hang nak pergi ejah dekat member hang yang dia dapat kambing jantan, agar kambing kita ini ada jodoh-jodoh, ada dijodohkan bersama. Mana kemahiran dia negotiate dengan orang, dia terbina di situ secara automatik. Tak perlu dia beri teori, dia dapat sendiri. Pasal dia fikir, selagi aku duk belah ni, dia akan mati begitu saja. 3-4 tahun dia akan mati. Sekarang ni aku nak kembangkan dia. Member kelas sebelah, dia dapat kambing jantan. Aku main betina. Aku try pejah tengok. Instead of dia bercinta dengan lelaki tu, dia bagi kambing dia bercinta. Dapat anak. Dapatlah 2 ekor. Ataupun dapat 3 ekor. Dia fikir pula. Pemikiran dia akan datang secara automatik. Bagaimana kita nak bahagikan kita punya kambing? Kambing 3 ekor. Kalau ambil seorang ekor, suruh nak buat macam mana? Kita nak jual ke? Kita nak sedekahkan kambing kita ini bagi kepada geng yang lain yang tak ada. Macam-macam cara. Kita boleh hasil, apa kita nak buat dengan benda ni? Hasilkan produk. Dia create sendiri ladang dia, kandang dia ke. Dia nak buat nama ikut suka hati dia. Akhirnya, dia akan membentuk satu jati pelajar yang dia ada satu benda yang saya nak beritahu. Dia ada kebertanggungjawaban. Demam kambing tu ke apakah dia tanggung. Dia fikir, dia jaga. So di peringkat itu lagi dia dah dididik dengan kebertanggungjawaban. Nak memelihara nyawa, kemudian negotiate dengan orang lain, kemudian pembahagian, kemudian keusahawanan dia dapat fikir dari situ. Wah, kalau satu sekolah boleh create sistem yang macam tu, tak perlu banyak pun, saya tahu kita tak mampu. Tapi kalau dapat satu sekolah saja boleh buat model yang macam tu, wah, percayalah, kita menghasilkan pelajar yang keluar nanti, walaupun dia tak tinggi dalam bidang sijil akademik, tetapi manusiawi dia itu begitu kuat. Dia bijak menghandle bahasa Melayu dia apa? Menyelesaikan masalah. Dia bijak negotiate dengan orang. Dia tahu macam mana nak pembahagian, dia tahu macam mana nak jaga nyawa, kebertanggungjawaban dia, rasa concern dia, rasa sense of tanggungjawab itu. Hari ni tidak ada. Pelajar kalau cikgu tak mai, tak masuk kelas, dia duduk tunggulah, tak panggil. Tak mai, alhamdulillah. Dan banyak lagi lah benda lain kan. Tak suruh, tak gerak, tak jalan. Tapi saya tahu sukar kita nak buat. Tapi kita ada banyak sekolah tahfiz swasta. Banyak sangat. Kalau kita boleh kecilkan skop, kecilkan kuantiti tanah-tanah itu, sekolah-sekolah itu, duit yang banyak tu kita kumpulkan kat satu tempat, kita lahirkan satu modul sekolah yang macam tu tau. Bila saya kata kambing, tak semestinya kambing, mungkin itu kelas kambing. Kelas ni boleh dapat lembu, kelas ni boleh dapat sayur pun boleh, tak ada masalah. Setiap satu orang belajar dapat, dia kena dapat satu biji benih. Hang belalah biji benih tu macam mana pun. Hang nak inovasikan benda tu, buatlah. Kita akan melahirkan bukan workers tetapi thinkers. Bukan pekerja tetapi pemikir. So mudah-mudahan perkongsian saya ini dapat buat kita fikir apa yang perlu kita lahirkan dalam sistem pendidikan kita. Mudah-mudahan one day kita dapat melihat kita tidak lagi melahirkan pekerja keluar daripada sekolah, tetapi melahirkan pemikir keluar daripada madrasah. Wallahu ta'ala alam. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.